Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Haji Syarafi selaku pengacara majlis dan juga penyelaras program tarbiyah ruhaniyah sepanjang rehlah kita bersama dengan 3D, pihak pengurusan 3D, para haji dan hajah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 19 hari Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 18 Julai 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam siri-siri kuliah. Siri-siri kuliah yang saya tetapkan sebagai satu silibus lah kepada jemaah haji di bawah yang bersama dengan Abu Anas dalam mana-mana rehlah haji yang kita bawa, kerana tajuk ini sangat penting untuk kita nak menjaga, meraih tip momentum, nak menjaga perjalanan seterusnya. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup selepas daripada kita diberi anugerah oleh Allah berada menjadi tetamunya pada tahun ini. Ada orang yang lama lagi, ada yang sekejap. Ada orang mari pula, ada yang tak mari dah. Macam-macam dia punya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita tidak tahu. Kerana itulah tugas kita hanya bersedia untuk dipanggil bila-bila masa. On call kata orang sekarang tak. Bila-bila panggil, kita kena pergi. Nak tangguh tak boleh. Kalau tanya, tak jadi. Kalau malaikat maut mari tanya, nak mati dah ke? Jawab dia, tak lagi. Bagi tarikh baru, pakai tak bagi pasu dah. Ke ada tarikh lain dah. Orang nak mati ni 2-3 sebab ya ada. Ada minta mati. Kalau dia sakit sangat, mati tu tak apalah sakit. Ataupun bila dia kena ujian bala, kena tangkap ke polis ke, daripada aku malu, baik aku mati. Itu tidak boleh. Kita boleh minta mati, tapi dengan SOP syariat. Dalam hadis Nabi, in kanatil hayatu khairan li, Nabi dah antara doa, ya Allah, sekiranya hidup aku ni memberi kebaikan kepada aku, menambahkan ibadat, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu panjangkan umur. Tapi kalau hidup kita ni membebankan kita dengan dosa-dosa maksiat, baik kita mati. Mati selamat daripada terjebak dengan dosa yang lebih banyak. Itu dia panggil nak minta mati, ada SOP, tapi bukan semua mati boleh diminta. Baik para jemaah sekalian, saya pun tak nak syarah panjang. Kita fokuskan kepada kertas yang ada di tangan masing-masing, ataupun sudah diberi PDF tadi, supaya haji dan hajah ada garis panduan yang mudah. Di tangan kita ni ada maklumat. Tajuk dianya istiqamah selepas mendapat ibadat yang besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurniaan yang banyak sehingga tidak terhitung untuk kita hamba-Nya yang dhaif dan sering lupa untuk bersyukur ini. Maknanya nikmat Allah Ta'ala banyak. Sekali Tuhan tarik nikmat, baru kita terasa nikmat tu hilang. Kata orang, nikmat ni kita tak terasa dia kecuali ketika kita hilang nikmat, baru terasa. Tengah duduk makan-makan sedap, tiba-tiba mari semua, tak rasa apa. Manis pun tidak, bau pun tidak, rasa hilang satu nikmat. Waktu dulu kita berpantang. Pantai apa? Pantai jumpa. Dulu pantai jumpa. Sekarang ni pantai sengoti. Daging tak boleh. Waktu makan jamu unta dengan daging semalam, kebetulan saya duduk dekat doktor. Kata doktor, cuba cek kat tengok. Mazhab mana kita nak pakai ni? Makan kambing ni betul ke naik darah tinggi? Doktor pun saya mau, dia kata tak juga sebenarnya boleh.
Makan lah buat kita ni. Lepas tu cerita lain pula lah hospital tu tak. Anak gurau nak kata tuan-tuan, kalau nak buat medical check up lah, nak buat nak cek darah ke apa, jangan buat belum raya haji. Kita korban dulu, kan nak buat penimpalan baru pergi klinik. Baru. Lepas tu kita kira lah 2-3 hari berehat di hospital haji, tak lain. Jadi tak kena masa. Giduk cek belum raya haji, tak makan apa lagi tu. Korban saja tengok. Nah, jangan. Kita kena ada pandai juga. Baik. Allah Ta'ala beri pada kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala ni, tak ada terhitung. Kita mula dengan nikmat mata. Kalau ada orang bawa satu beg duit 2 juta nak beli mata sebiji, berjual ke tak jual? 2 beg. Sebelah ada lagi, sebelah lagi. 2 juta cukup dah nak hidup. Mewah-mewah dah kita. Pergi melabur di mana-mana pelabur makan hasil apa ni pencen. Tak jual. Jual orang negeri-negeri yang terdesak. Adalah kata jual anggota dia. Itu cerita lain. Maknanya nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni tidak terhingga, tapi kita kena hitung nikmat. Jangan tak hitung. Bila kita hitung satu benda, barulah kita nampak banyak. Dalam bab sedekah dia tu, wala tamnun tastakthir. Mu jangan hitung sedekah kamu, merasa banyak. Bulan ni saja habis 200 dah sedekah. Ada lagi orang mari minta derma, marah. Kita bab sedekah jangan hitung. Kita hitungnya bab benda lain. Bab hisab kita benda lain yang kita nak hitung. Yang nikmat Allah Ta'ala banyak. Kita bagi banyak, sumbangan banyak. Jangan hitung. Sebab bila kita hitung, kita rasa banyak. Oh, banyak dah aku begitu. Padahal tak banyak lagi nak banding dengan peratus. Harta kekayaan kita ada tu. Banyak lagi yang kita ada. Kenapa mau hitung? Telah berlalu pada tahun ini, haji, musim haji. Saya fokus haji lah. Telah berlalunya hari-hari haji yang kita lalui. Bermula pada hari 8 Tarwiyah baru ni, berakhir pada hari 13 hari Tashrik yang ketiga. Alhamdulillah boleh katakan semua jemaah haji yang bersama dengan ana pada tahun ini telah selesai mengerjakan haji dan umrah masing-masing. Kita kata alhamdulillah. Maka musim yang kita lalui sebelum daripada haji ni, tuan-tuan haji telah melalui musim Ramadan. Ramadan pun jangan pandang kecil. Nabi sebut dalam hadis, al-jum'atu ila al-jum'ati. Di antara Jumaat minggu ni, Jumaat minggu depan. Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ni, Ramadan. Al-umratu ila al-umrati. Umrah pada umrah. Semua itu menghapuskan kesalahan. Kafarah dipanggil. Menghapuskan kesalahan kita. Maknanya, antara dua. Ramadan. Ramadan berulang. Tapi haji mungkin sukar untuk kita nak ulangi. Tapi umrah mungkin mudah. Kebiasaannya kita dapat melihat pada malam Ramadan, masjid-masjid penuh dan meriah dengan para jemaah. Siangnya diharumi dengan nafas orang-orang yang berpuasa. Manakala aluran suara-suara membaca Quran juga dapat didengari. Para dermawan juga muncul berlomba-lomba melakukan kebajikan dan bersedekah. Manusia cuba sedaya upaya menjaga diri dan anggota badannya daripada melakukan perkara-perkara yang dapat merosakkan kesempurnaan ibadahnya. Begitu juga kita yang berada di Mekah ni. Alhamdulillah. Haji dan hajah sekarang berada di mana? Di Mekah. Untuk melakukan ibadah haji. Manusia kebanyakannya patuh syariat dan begitu menjaga ibadat dan kelakuan mereka. Alhamdulillah. Maknanya orang mari haji ni jaga SOP molek lah. Dari sudut pakaiannya, dari sudut amalannya, dari sudut kerajinannya dan macam-macam sudut yang kita ada, kita kata alhamdulillah. Contohnya kaum muslimin amat menjaga adab dan pergaulan. Mana kita tak campur bebas-bebas sana sini, tak ada. Amalan dipertingkatkan, ibadat dipertingkatkan. Pukul 2 pagi dah pergi masjid subuh. Jadi balik ni tak salah pukul 2 pagi, 20 minit sebelum subuh pun tak apa dah kalau boleh bangun. Untuk tahajud, untuk solat witir dulu. Jadi kita letak, Allah dia kata ustaz 20 minit ya bagi. Kalau nak ambil 2 jam tu esok nak kerja, lain macam. Jadi kita ambil setengah jam. Setengah jam cukup. Sekali dengan mandi, tandas. Kemudian kita solat tahajud. Allah, bahagialah hidup kita insya-Allah. Saya tak nak bayangkan haji dan hajah balik nanti dengan penuh istiqamah. Tarbiyah yang kita lalui di tanah haram ini,
itulah kehidupan yang kita akan lalui pada masa depan, insya-Allah. Solat jemaah penuh. Tabiat yang buruk, ada pula contoh. Saya tak nak baca ada senarai tapi baca pula. Seperti merokok dan melepok ditinggalkan, insya-Allah. Dia masalah hari ni orang tua melepok lebih berat pada budak melepok. Budak-budak dia lepok di tersebah. Tapi orang tua melepok di mana? Mana? Dak, tangga masjid. Ni bahaya ni. Ni dia panggil lepok Pak Haji. Kat mana? Dia mari awal masjid. Pergi awal. Bini dia agak suka tu gak, masya-Allah, dia kata abang Haji ku sayang. Awal pukul 6 pergi dah tapi tak masuk masjid, dia lepok tak. Saya masuk satu sebuah masjid. Ni pocik-pocik duduk bual tangga masjid. Orang azan tak masuk lagi. Komat baru dia masuk. Kita kata insya-Allah sayangnya lah. Waktu ceramah tu kita pun kosek lah sikit. Sedangkan orang pergi awal ni banyak pahala, banyak kelebihan, banyak faedah. Kita masuk. Rugi kita pergi melepok orang tua dia panggil. Para muslimat pula begitu menjaga pakaian dan aurat mereka. Duduk sini jaga molek-molek. Nak pergi zero huta pakai telekung 3 lapis. Kita kata apa pakai telekung, dia pakai biasa-biasa. Tak boleh tak Mekah ni kena pakai molek. Habis balik Malaysia tu hai mana pula? Kenapa di Mekah kita takut? Di Malaysia tak takut? La. Rabbuna wahid. Allah kita satu. Sebab itulah waktu nak ambil gambar kata kita ni, ini tanda tauhid. Jangan buat dua, takut jadi doa. Muslimat jangan akak dua. Jangan salah faham pula dak. Nak ambil gambar dua lah dia. Maknanya kalau ada 10 lagi hak ni comel. Harus dah lah tu. Kat tu dulu. Kita jangan bagi muslimat marah. Kita bagi dia semangat. Lah ni pula akak 3 pula. Jangan akak kata 3 bahaya dia. Buat nak gagih tu. Marah dah. Mana? Tak mau. Tak mau. Baik, stop. Para muslimah begitu menjaga pakaian dan aurat mereka, semuanya sopan dan tertib dalam hijabnya. Bahkan ada yang bertelekung solat yang labuh selama 24 jam ke kedai, ke masjid, ketika ziarah, pergi naik unta pun bertelekung lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dia tidak panggil terlebih SOP dah tu tak. Tak apalah, nak kata apa je. Jadi kita kena ingat, pakaian kita inilah pakaian yang kita nak bawa nanti. Ada setengah, ada kartun. Kita lah tak suka lah kartun-kartun tu, tapi dia budak ni tak bertudung. Apa nama tahu dia buat kartun. Kemudian bila mati barulah pakai tudung. Makcik tu pergi ziarah, akhirnya bertudung kau ya. Sinilah ayat dia dah. Kita kadang-kadang kalau kita sindir-sindir tak jadi. Kita pergi ceramah, dia panggil kuliah kah di rumah orang besar-besar. Nak tegur, takut tak panggil pula. Akhir kali sindir, Masya Allah rumah ni tingkap ada lasir, ada tudung, TV ditudung. Tuannya belum bertudung, setakat tu. Pergi ceramah minggu depan, tak tudung juga. Baik kita direct lah tu tak? Kata tudung lah kalau nak suruh mari pula. Ada satu tempat saya pergi, dia tak faham. Kata ni kali yang kedua saya mari, kali yang ketiga saya bagi, nak beri syarat. Apa dia syarat? Tuan rumah mesti bertudung dengan baik. Keluarga-keluarga bertudung baru saya mari. Kalau tak ada, tak payah mari. 2 kali dah mari tak tudung lagi. Sebab sindir, tak payah. Kita kadang-kadang tak payah lah. Sindir payah. Kata orang nak pegang telinga, pegang kau ni. Pusing ikut belakang tu buat apa? Jauh. Tak? Susah. Baik, hari ni saya tak nak sindir dah. Kita direct je. Sebab ada dah, lepas pada ni satu lagi tajuk kuliah perdana kita, lepas tu habis. InsyaAllah. Tetapi malangnya, malang tu warna merah dah tu. Marah dah tu. Tetapi malangnya fenomena yang menyejukkan mata dan hati ini sementara cuma. Na'udzubillah. Kata na'udzubillah. Ianya tidak berterusan selepas perginya Ramadan ataupun kembalinya dari haji. Ianya turut lenyap dan hilang dari sebahagian kita. Na'udzubillah. Samalah betapa menyedihkan. Selepas Ramadan kita akan dapati masjid kembali kosong dan sunyi. Banyak ibadat dan suruhan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan telah ditinggalkan. Jadi begitu juga sekembalinya ke tanah air selepas haji. Nak balik tak lama dah kita ni. Nak balik tak lama dah kita. Berapa hari lagi nak balik?
Menghitung hari dah kita ada. Ada seminggu, ada 10 hari. Ada 2 minggu. Duduk lagi lah. Begitu juga sekembalinya ke tanah air selepas haji. Kebanyakan ibadat dan hijab yang terjaga kemas di tanah suci telah hilang bersama perginya musim haji. Bahkan ada yang berasap kembali. Lebih pula. Sensitif molek ni. Dan terbuka tudungnya semasa di Jeddah lagi. Mungkin bahana tiupan angin laut merah yang begitu kuat. Na'udzubillah. InsyaAllah kita ni kemah molek dia. Kemah dah insyaAllah. Kemah tak gitu. Ini bukan sekadar gurauan, bahkan suatu realiti yang menyedihkan. Wahai para haji dan hajah, beristiqamalah dalam ketaatan, kerana kita tidak akan tahu bilakah malaikat maut akan datang. Allahu Akbar. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam surah Al-Fussilat, Man amila salihan min zakarin wa unsa, contohnya. Ayat lain. Tengok, dia tak sebut ayat. Sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Siapa dia buat amal untuk kita. Dan sesiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu mengenaya hamba-hambanya. Maknanya kita sendiri. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah. Kita ni dalam Islam ni dia panggil pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berpegang dengan sunnah Nabi dan juga jamaah Islam yang dibawa oleh para sahabat, ulama-ulama yang besar, bahawa kita ni, manusia ni ada kehendak. Dia panggil ada kehendak kita. Ada pun kumpulan sesat nama dia Jabariyah. Kena ingat nama Jabariyah ni. Jangan nama orang. Jabariyah ni, dikata manusia ni macam robot. Kita tak ada pilihan. Baik ke buruk ke, itu semua tu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh marah orang. Bagi Ahlus Sunnah, semua kita kena yakin yang baik ditentukan oleh Allah. Yang buruk, semuanya dengan takdir Allah. Tetapi, siapa suruh kita buat yang buruk? Kita ada akal. Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Pagi Jumaat, imam baca surah Hal Ata 'alal Insan Hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkur, inna khalaqna insan min nutfatin inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Allah kata aku beri tunjuk padamu dua jalan. Imma syakiran, sama ada kamu beriman, alhamdulillah kita pilih jalan ni. Wa imma kafura, ataupun kamu ingkar. Maknanya manusia tu dibawa di tangan kita memilih. Sebab itu bila mari hadis Nabi SAW, Nabi kata, kita ni setelah berumur 40 hari dalam rahim, dalam kandungan ibu, malaikat buka buku rekod. Ditulis berapa umur dia, panjang atau pendek, apa rezeki dia, di mana ke bila tarikh dia mati, kubur dia di mana, jodoh dia siapa, ada tulis belakang. Maka yang kita takut sekali di akhir hadis, Nabi SAW beritahu, ada orang yang sepanjang hidupnya buat baik. Sepanjang hidup dia soleh, solihah. Tapi dekat nak mati berubah jadi tak baik. Na'udzubillah. Sabaqahul qadar. Mana dia dengan syurga satu hasta je lagi. Tapi takdir Allah Ta'ala mendahului dia jadi tak baik. Dia mati dengan su'ul khatimah. Ada orang yang sepanjang hidup dia jahat, lara, macam-macam. Dekat nak mati dia bertaubat jadi husnul khatimah. Sahabat-sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, afala naktakil? Kalau macam ni tak payahlah kita beramal. Kita tunggu je takdir Allah Azza wa Jalla. Boleh? Nabi kata, la. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang Allah permudahkan jalan mana Tuhan nak bagi. Sekarang ni haji dan hajah, kita tengok. Bila kita belajar hak Nabi ajar, sunnah Nabi, dia rasa tenang ke tidak? Tenang. Alhamdulillah, kita kata Tuhan pilih untuk kita jalan yang baik. Tapi kalau kita jumpa hak pelik-pelik, hak lara, hak duk melompat sana sini tu senang, mana kita tahulah kita masih dalam
dalam jurang yang cukup berbahaya, sebab Allah beri pada kita akal, pemikiran yang kita boleh berfikir. Jadi, kehadap manusia ni, kita sendiri yang buat pilihan jalan mana aku nak. Balik ni, sebelum balik ni buat perancangan. Belum hari dulu saya ajar tip doa 300 minit. Sekarang ni kita bagi tip, apa perancangan? Apa strategi yang kita nak buat supaya kita istiqamah di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita mati, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa adat kebiasaannya seseorang itu akan mati dalam kebiasaan dan tabiat hidup yang diamalkannya. Orang ni akan mati ala ma mata alaih. Kita biasa hidup atas dunia ni macam mana, kita mati pun insya-Allah dalam keadaan itu. Dan seorang itu pula akan dibangkitkan dalam keadaan matinya. Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang hamba akan dibangkitkan dalam keadaan ia mati. Setiap orang akan dibangkitkan. Tahan. Jadi setiap orang akan dibangkitkan mengikut di mana tempat, apa keadaan dia mati. Dia mati lagu mana, maka dia dibangkitkan di situ. Dia bersahabat dengan siapa, dia akan dibangkitkan dengan orang itu. Jadi sekarang ni, kita nak pilih, kita nak mati, macam mana kita mau mati. Macam mana kita mau mati. Contohlah saya buat satu cerita. Kita pergi rumah seorang ni, masuk dalam rumah dia, pukul 10 pagi bunyi orang duduk solat. Allahu Akbar. Kata siapa dia maya tu? Dia kata nenek dia solat. Solat apa? Nanti sekejap saya pergi tanya dia. Dia kata nenek maya apa tu? Maya maghrib. Dia kata. Pukul 10 pagi, maya maghrib. Les? Sebab amalan dia, waktu dia sihat, solat. Bila dia nyanyuk, dia buat apa? Solat. Satu rumah yang saya pergi, kita belum naik rumah, telah dipanggil oleh anak dia, cucu ke anak. Dia kata, Ustaz, sebelum naik rumah ni ada peraturan tersendiri. Kata hebat. Macam nak masuk istana nak yang buat kita. Rumah biasa, kalau rumah istana jauh juga. Kata apa-apa yang Ustaz dengar, jangan peduli. Kata bahaya ni. Apa-apa yang dengar apa ni, jangan buat tak tahu je. Jangan ambil kira. Bila kita naik, tak duduk lagi. Bunyi suara dalam bilik, menatai mana mari tu. Warna awak. Kalau masuk rumah orang dia panggil menatai mana mari. Binatang mana masuk tu dia tu. Menatai mana mari tu. Kata siapa? Dia kata daripada muda dulu, mulut dia duduk maki orang, duduk mengata, duduk mulut huduh, laser. Sampai ke ni lah, nyanyuk dia pun, siapa mari boleh menatai belakang. Itu yang kita takut. Pasal itulah Nabi kata, setiap orang itu muyassarun. Allah Ta'ala permudahkan dia nak mati macam mana. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan apa kita mati. Jadi supaya kita mati dengan husnul khatimah, nak mati dengan mengucap la ilaha illallah. Waktu kita hidup ni, lidah kita banyak menyebut nama Allah. Cuba kata, hari ni saya dah bagi ijazah pada haji dan hajah banyak kali dah ijazah ni. Hari ni beri pula. Iaitulah zikir yang paling mudah sekali untuk kita amalkan. Saya akan ajar hari ni, kalau tak ingat ni, sore-sore kita teh. Zuhur sini kita hari ni. Nak kita sih? Tak sih? Berani ke? Berani kita ajar. Kalau tak ingat, tak balik hari ni. Kata belakang, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi. Subhanallah. Masya Allah, ingat belakang dah. Kalau tak ingatnya berapa? Ngaku. Tahu tak apa, budak dah kata tak. Dia kata tahu tak apa. Zikir ingat belakang dah. Baca je dia. Pasal apa tak baca? Siapa kata tak ingat? Tak ingat nak baca. Tak ingat nak baca bukan tak ingat zikir. Sebab apa?
Sebab tidak ada connecting di antara hati itu dengan mulut. Punca kasratuz dzunub wal ma'asi. Puncanya hati tertutup kalabal ran. Tuhan sebut dalam Quran, hati itu terberselaput dengan sebab adanya dosa-dosa kita yang kita tidak bersihkan. Jadi alhamdulillah haji dan hajah hari ini kita telah masuk mesin. Mesin basuh automatik dah kita ni kali ke. Tak. Jadi jangan duduk cemar pun dah. Ni tak ada balik lagi ni. Kau berasak pula enggak, cemar mula lah dia punya contoh pula. Nah, tak ada balik lagi tu banyak dah masalah lagi. Kotor pula lah kita punya safahat apa ni yang kita buat. Mana kalau orang ni sentiasa zikir, dia mati dengan berzikir, insya-Allah. Insya-Allah. Saya cerita seorang pak cik. Nak dengar cerita kau nak pergi risalah ni? Dengar. Dua-dua boleh. Tak gimana lagi tanya tak? Naik bukit tak pergi dah. Seorang pak cik ni tua dah dia. Satu hari lepas solat asar, dia pergi dengan belaga lutut dia dengan imam masjid kampung dia. Dia kata, "Imam, alimni kalimatan. Tolong ajar kepada saya satu ucapan yang saya boleh ingat selalu sekarang ni." Allahu akbar, nak suruh ingat selalu. Dan saya boleh bagi tahu kepada orang. Pak Imam kata, spontan macam ni payah juga nak cari ni. Saya pun nak bagi kepada haji dan hajah hari ni. Kau ingat selalu, boleh balik pun nak kau orang. Nak kata saya? Ustaz tu kata, alhamdulillah, tengah aku duk fikir tu, mari. Satu hadis di akhir Sahih Bukhari. Rahimahullah ta'ala, Bukhari bawa satu hadis. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan wa habibatan ilar rahman. Aku tengok dua hadis ni. Dua kalimah ni sangat disayangi, ringan atas lidah nak kata mudah. Disayangi oleh Ar-Rahman, tapi berat di atas timbangan. Coba kata belakang. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Kata lagi. Ingat pula dah. Alhamdulillah. Orang Arab ni biasanya kalau dia terima ijazah, dia buka tangan. Bila kita beri, dia pergi. Maknanya, aku terima. Atau gaya dia. Kenapa tak ada apa? Mana-mana majlis Pak Cik ni pergi, mana-mana majlis Pak Cik ni pergi, dia kata, sudah makan apa? Ya ikhwan, wahai saudara-saudara semua, kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah, disayangi oleh Ar-Rahman, berat atas timbangan, disayangi oleh Rahman, kata belakang, subhanallah bihamdillah. Dia sudah kata, dia balik. Sehinggalah satu hari Pak Cik ni koma, masuk hospital. Tak ingat dah, nak mati dah. Doktor panggil habis anak-anak dia semua masuk. Ni cerita sini di Arab ni. Doktor panggil anak dia mari, tak ada apa, masuk. Dia tengok kat dia. Tunggu masa lah. Celik mata. Pak Cik ni, hak koma ni celik mata. Dia tengok anak dia ada, dia kata, mana doktor? Dia doktor jaga dia mana? Jadi anak dia panggil doktor tak? Doktor mari, dia pun tunjuk muka ke doktor. Doktor. Hei doktor, dia kata. Dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tutup mata balik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Siapa dia banyak beramal. Kalau lidah kita duk basah ni ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, insya-Allah dekat kita nak mati pun tidak duk kecek mengagu. Nah, bila orang main mengucap tu kita pun ingatlah. Baik, pada jemaah sekalian. Maka ketahuilah wahai mereka yang telah hidup dalam ketaatan dan tauhid, bahawa kamu akan mati dalam ketaatan dan tauhid dan akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam ketaatan dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Sesungguhnya perkara ini amat sukar dalam hidup. Tukar. Betul. Sesungguhnya perkara ini amat sukar dalam hidup. Untuk beriman itu agak mudah pada kata-kata, namun untuk beristiqamah selalunya parah pada pelaksanaannya. Berat situ.
Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah memberi galakan dan motivasi untuk hamba-Nya yang istiqamah dalam jalan agama dan kebenaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok ayat surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Mana orang yang sudah beriman. Orang yang beriman. Selepas dia beriman, sumastaqamu, dia beristiqamah, maknanya beramal dengan semua rukun-rukun iman, beramal dengan rukun Islam, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan mungkar dan maksiat. Apa kesan dia? Ketika nak mati. Allahu akbar. Bila nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang. Malaikat rahmat penuh dalam rumah kita. Dia mari bisik dengan orang nak mati ni, alla takhafu wala tahzanu aji. Hei orang yang nak beriman, dia kata apa? Mu jangan takut, jangan duka cita. Jangan takut dan jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Dalam beberapa ayat istiqamah Tuhan kata la takhafu wala tahzanu. Mu jangan takut. Jangan duka cita nak tinggal keluarga. Allah Ta'ala akan jaga. Jangan takut nak bertemu dengan Allah. Sebab apa? Sebab malaikat akan buka hijab di manakah tempat kita akan duduk nanti. Allahu akbar. Bila orang nak mati, dalam bahasa Arab orang nak mati ni, dalam bahasa Melayu kita panggil nazak. Orang nazak, mana nazak ni orang nak tarik roh. Naza'a tu mana tarik. Malaikat maut tarik. Kalau kata bahasanya dia panggil masa'atul ihtidar. Saat itu malaikat datang. Dua kategori malaikat mari. Malaikat rahmat di sini, malaikat azab sebelah. Bagi orang yang beriman, malaikat rahmat mari bisik dengan dia tunjuk di mana ke tempat dia akan duduk. Kalau mati di mana? Ketika dia buka. Waktu buka itulah orang mati nak mati cepat. Minta nak mati selalu sebab nak pergi tempat dia, nak pergi ke syurga. Malaikat apa akan panggil? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhat ruh at-tayyibah. Wahai ruh yang baik, ukhruji ila ridwanillah. Keluarlahmu kepada keampunan Allah. Ketika itu ruh tu keluar, ditarik dengan baik, slow keluar. Malaikat bawa kain kapan daripada syurga untuk menyambut ruh yang baik ini dan dibawa ke langit. Dan disambut oleh penduduk langit. Ma hadhihi ruh at-tayyibah. Apakah ruh yang baik ini? Sambut. Tapi na'udzubillah, bagi orang yang tidak istiqamah, orang yang tidak beriman, malaikat akan tunjuk di mana tempat dia neraka ketika dia tak mau mati. Tak mau. Ruh dia lari masuk dalam tubuh. Bila tak mau mati, dalam hadis menyebut tentang, Nabi kata, ketika itu malaikat akan sentap ruh dia sebagaimana seorang kamu tak cari besi pencakuk, kita tarik dalam guni yang basah. Mana bagaimana tarik tu cukup dahsyat. Cuma timbul soalan dah. Kenapa orang kafir tidak menggelupur ketika nak mati? Dia orang Islam pun tak senyap. Khabar-khabar mati. Kata di para ulama kita, orang yang boleh meraung, boleh menggelepar, menggelupur ni, ketika sakit tu masih lagi boleh dirasai. Tapi sampai peringkat kita tak boleh nak habis dah. Pakai senyap gitu je, tak boleh nak buat apa dah. Sebab itulah Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Siapa dia suka nak bertemu dengan Allah, Allah suka nak jumpa dia. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni bagus. Jazakallahu khairah, dia selalu tanya untuk kita. Dia kata, Rasulullah, semua kita ni tak suka mati. Adakah bila kita tak suka mati, banda kita tak suka jumpa Allah? Nabi kata, bukan lagu tu.
Maksudnya bila orang kafir ditunjuk tempat duduk dia neraka, ketika itu dia tak mau mati. Roh dia pun tak mau keluar. Itu maksud dia orang yang tak mau jumpa Allah Azza wa Jalla. Bukan mana tak mau mati, kita ni kalau kira bukan tak mau mati, tak lagi mati. Tak. Belum sampai masa mati. Sampai masa bila nanti kita nak mati? Agak-agak bila kita nak mati? Tadi 2-3 sebab tadi, sakit terlalu kuat. Bila ada musibah yang menimpa memalukan kita, rasa nak mati ya. Tak, mati senanglah. Anak-anak lahulu pula kita sesar masalah. Baik. Allahu Akbar. Panjang cerita dia ni. Maknanya orang istiqamah itu kelebihan yang begitu besar. Allah juga menyebutkan lagi kalimah istiqamah dan arahan untuk beristiqamah dalam firman-Nya yang bermaksud dalam surah Hud. Maka tetapkanlah fastaqim kama umirt. Maka tetapkanlah kamu dalam jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Sehingga dikatakan, diriwayatkan oleh sebahagian ulama tafsir, Nabi kata syayyabatni Hud, telah menaik uban aku ni dengan sebab turunnya surah Hud dan surah-surah seumpamanya yang menyebut tentang kiamat. Mana payahnya nak istiqamah itu, sahabat mereka beruban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat nama dia Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan." Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku sesuatu dalam Islam ini, suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya lain daripada tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi jawab sepatahnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi kata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetapkanlah pendirian, tetapkanlah istiqamahlah di atas jalan yang kau pilih itu. Mudah kan? Hadis dalam Bukhari. Maka jangan sekali-kali kamu lalai daripada ketaatan. Sentiasalah kamu berpegang dan beristiqamah dengannya. Sesungguhnya hati yang berada dalam tauhid yang benar akan sentiasa bimbang kepada su'ul khatimah. Apa dia maksud ayat ni? Mana kita ni kena jangan overconfident lah. Saya beranak atas umur orang Islam. Pergi umrah 10 kali dah. Haji pergi dah. Takkan mati tak baik lah. Dia tak boleh. Dia panggil al-amnu min makrillah. Dosa besar. Orang yang rasa confident daripada ketetapan Allah Ta'ala ini tak boleh. Dan orang yang al-qunut, orang yang putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala juga, tidak. Macam kita mari haji. Kita kata dosa aku banyak sebenarnya. Tuhan terima ke tidak dosa? Itu taubat. Haji saya Tuhan terima ke tidak? Itu pun tak boleh. Jadi dua-dua tak boleh. Putus harap tak boleh. Terlalu overconfident pun tidak boleh. Kita kena duduk tengah-tengah. Sebab itulah kita dalam doa istiqamah kita ni, haji dan hajah, kita kena belajar kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para salafus salih terdahulu amat takut dan runsing jika kematian mereka akan berakhir dengan su'ul khatimah, sehingga ada seorang daripada mereka berkata, aku benar-benar takut jika iman tercabut dariku ketika aku berada di ambang maut. Na'udzubillah. Sebab itulah kita sentiasa doa kita apa? Allahumma yakhtim lana bihusnul khatimah. Ya Allah, matikan kita dengan husnul khatimah. Kena minta sentiasa. Sesungguhnya istiqamah dalam ketaatan adalah punca kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Asas kepada keelokan dan kebaikan adalah hati. Dia panggil rihlatul qulub ila Allah. Hati kita kena baik. Tapak istiqamah berpunca dari hati. Apabila hati itu beristiqamah, maka seluruh anggota akan ikut beristiqamah. Jika hati lalai dan lupa pula, sehingga boleh menjadi kufur, na'udzubillah, maka seluruh anggota dan panca inderanya juga akan kufur dari mentaati dan beribadat kepada Tuhannya. Kita akan menjadi malah beribadat, akan mula rasa cepat penat dan berat untuk melakukan kebaikan. Kita akan menjadi semakin jauh daripada Allah, merasa seakan-akan Allah tidak nampak amal kita, lalu semakin cuai dan ketinggalan. Ini mainan syaitan. Syaitan ni, berapa kali dah kita bagi tahu, dakwah syaitan macam mana strategi dia? Dia tak masuk lorong, no entry tak masuk.
Apa maksud dia? Orang balik Mekah ni tak ajak dah pergi tempat laga-laga tak ajak dah. Tapi dia masuk melalui riak. Balik haji lama-lama tak mau post gambar duk menangis depan Kaabah tu. Mari semangat lah lagi. Oh ya Allah juga dia. Kita pun post. Lepas post tu komen pula bawah tu. Waktu ni lah saya ingat kawan-kawan ni. Doa kau ni habis itu dalam masuk. Dia mainan syaitan ni. Dia tak rusak selalu. Dia bagi tempoh, bagi tangguh. Ada seorang ni pahala dia hilang setelah berlalu 20 tahun. Dengar ada cerita. Pak cik ni dia orang berada lah dalam kampung dia. Budak ni miskin, sekolah pun tak ada. Kasut pun cabut tengah jalan. Dia pun beli kasut, bagi belanja sekolah. Habis sekolah rendah masuk menengah, habis menengah masuk universiti. Budak-budak ni balik kampung tak ingat dah ke dia. Enggak lama dah, orang tua dah bertikah. Jadi tiba-tiba pemuda ni yang baru dapat kerja ni balik dengan kereta, tak tegur pak cik. Dia bercakap pinggan depan orang ramai. Dia kata, mu ni, kalau tidak kerana aku, budak sepak ketah kampung ni, tak mana budak tak ada kerja apa. Tapi dengan sebab aku uruhmu masuk sekolah, dia ungkit balik kebaikan dia 20 tahun dulu, down hancur, haba'an mansura. Setelah 20 tahun, dia jaga pahala dia. Ini bahaya. Ini yang kita takut hari ni, iaitulah apabila kita nak jaga pahala-pahala ibadat kita, yang membimbangkan kita para jemaah sekalian. Baiklah. Supaya tidak terlalu panjang perbincangan, kita pergi kepada 10 perkara. 10 tip antara panduan istiqamah selepas Ramadan, selepas mengerjakan haji, ialah yang pertama. Tengok yang pertama tu. Habis dah ada salah. Bagi lagi hak baru mari tu. Bagi lagi. Biar boleh berlaku kata orang. Yang pertama, berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhi syirik dan khurafat. Ini penting sekali. Kita ni akidah kita ni insya-Allah benar berlaku dah. Ngaji fardu ain jak kecil lagi dah. Kalau orang Malaysia juga hafal sifat 20 cair dah. Waktu hafal sifat 20 tu ingat berlaku dah. Ingat. Kalau teh hari ni lepas kau fardu ain. Kita nak tengok haji fardu ain mana agak. Boleh? Setengah orang itu kalau kita nak tanya, dia tak boleh. Dia kena nasib baru boleh. Ya sebenarnya, haji dan hajah. Dalam masalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla ini, bukan sakat hitung. Penghayatan itu yang besar. Sebab tu bila kita nak kenal Allah, kita kena melalui 3 cara. Tu lihat, dia ketahan tak ada. Orang yang nak mengenali Allah Azza wa Jalla, dia kena melalui 3 proses. 3 cara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Berapa nama Allah? 99 hak kita duk hafal tu nak. Huwallahul ladzi la ilaha illahu sampai ke akhirnya. Yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat dia. Sifat Allah. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maha berkuasa. Semua itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui makhluk dia. Melalui makhluk-makhluk yang ada ni. Sebab kita tak boleh kenal Allah dengan zat dia. Manusia tak boleh tengok Allah. Di atas dunia ni tak ada orang yang tengok Allah. Sehingga Nabi SAW pada malam Mi'raj pun, khilaf di kalangan ulama besar, mereka mengatakan Rasulullah tidak tengok Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala dia, tak tengok. Habis, bila kita nak tengok Allah? Bila? Apabila di akhirat esok. Bila kita masuk dalam syurga, Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami ahli syurga. Amin. Ketika itu nikmat yang cukup banyak. Nikmat yang sudah ada. Kita pun happy dah, suka sangat-sangat dah. Tiba-tiba Allah kata, waladaina mazid. Aku ada tambahan. Apa dia tambahan? Tuhan tanya, wahai hamba-Ku ahli syurga, raditum? Kamu reda? Suka, happy, semua kata kaifa la narda. Bagaimana kita tak reda nikmat yang begini banyak? Allah kata aku ada lagi benda yang lebih besar daripada ini. Dalam Quran Tuhan kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya ahli syurga ini akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Taala buka hijab,
Ketika itu nikmat syurga kecil belaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini, di saat kami berada di tanah haram ini, masih lagi menjadi tetamu, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi sebagai ahli surga. Dan layakkanlah kami untuk memandang pada wajah-Mu, ya Rabbal Alamin. Kita minta Allah Ta'ala, layakkan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hari ini aku redha kepada kamu. Aku redha kepada kamu, tidak ada lagi kemurkaan. Allahu Akbar. Ketika itulah ahli surga bergembira. Jadi bila kita nak menghayati akidah, ini sangat penting. Kalau setakat hafal saja, tak jadi. Kata di seorang ulama salaf, Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah. Dia kata, tok nenek kita ajar kepada kita 3 perkara. 3 sifat Allah, nama Allah 3. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Cukup. Bila kita nak buat benda tak baik, Allah Ta'ala melihat. Berani buat? Tak berani. Bila kita nak bercakap benda tak baik, Allah Ta'ala mendengar. Jadi bila Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, bagaimana kita boleh buat benda yang tidak baik? Sebab itu, sekarang ini kita sangat perlukan kepada penghayatan dalam akidah. Bukan sekadar jadi polemik dalam akidah. Tapi di negara kita dan negara-negara lain yang menjadi malang lah kepada kita sekarang ni umat Islam. Saya cakap di atas dasar realiti yang berlaku hari ini. Bila cakap tentang sifat Allah, inilah punca berkelahi, punca tuduh-menuduh, punca label-melabel, yang akhir sekali, rusaklah hati masyarakat. Sepatutnya bila tentang Allah, kita nak kenal Allah, kita nak menghayati sifat Allah. Sebahagian daripada ahli jemaah kita ni, Alhamdulillah, mengikuti kelas pengajian kita selepas subuh. Dipanggil tafsir PKP tu. Enggak ada? Ada yang masih istiqamah sampai hari ini. Kita nak khatam tak lama dah. 3 juzuk lagi dah. InsyaAllah. Kita kata, tadabbur Quran inilah di antara cara bagaimana kita nak mengenali Allah Azza wa Jalla. Mana-mana surah, mesti 3 perkara Tuhan sebut. Langit, bumi, hujan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu, 3 benda yang besar disebut-sebut. Jadi ada juga orang marah. Dia kata, apa duk ngaji tafsir Quran tu? Boleh sesat ngaji tafsir Quran. Habis, ngaji apa yang tak sesat? Ini masalah kita hari ini. Ngaji Quran boleh sesat. Betul. Kalau ngaji dengan pokok batiniah hanya duk tafsir Quran ikut nafsu dia tu memang sesat. Tapi kalau kita mengaji Quran dengan tafsir-tafsir yang muktabar, qala Tabari, qala Al-Qurtubi, qala Ibnu Katsir, bagaimana sesat pula? Maknanya, bila kita bagian punca yang paling besar sekali, wahyu Allah Ta'ala turun, yang menjadi mukjizat yang utama kepada Nabi. Mukjizat lain Nabi hilang dah. Nabi banyak mukjizat dia. Nanti sampai di mana nak kita cerita. Sebut pula dah. Kalau tak pergi sekali, marah pula. Kita live lah insyaAllah. Tak pergi saya boleh dengar. Mukjizat Nabi, makanan sikit jadi banyak. Ada lagi makanan tu hari ni? Tak ada dah. Unta bercakap dengan Nabi, ada lagi unta bercakap? Kata ada. Unta tak ada, unta lain tak ada cakap dah. Apa lagi? Bulan terbelah. Tapi mukjizat yang khalidah. Al-mu'jizat yang kekal, iaitu Al-Quranul Karim. Tak ada siapa cuba nak challenge Quran, kecuali orang itu masuk Islam. Tuan-tuan tengok search dalam internet, cari seorang pengkaji Quran, nama dia Gary Miller. Kenapa ada nama Gary Miller ni? Gary Miller ni, kerajaan Kanada bagi grant kepada dia, supaya kaji Quran, nak mencari di mana kelemahan Quran untuk diberi peluru pada orang-orang yang nak attack Islam. Tapi Alhamdulillah, setahun dia kaji Quran, tahun yang berikutnya dia telah bertukar nama daripada Gary Miller kepada Abdul Ahad. Siapa dia kosek Quran, dia akan masuk Islam. InsyaAllah. Sebab itulah saya nak bawa tuan-tuan ni pergi melawat di pusat dakwah di Jepun yang saya usahakan dengan sahabat-sahabat, nama dia Japan Dakwah Center. Tengok dah di internet, di Facebook dia. Zu ni kata, saya akan berdakwah ke Jepun melalui Quran. Mula-mula dia mari kita baca ayat kursi dulu. Jepun ni bila dengar ayat kursi, naik bulu roma dia. Rasa takut. Dia pun keluar telefon suruh rakam. Dia nak dengar pula. Dia kata, hak ni tak lama. Dalam 6 bulan, setahun, dia hutang balik mari, dia akan mengaji Islam. Dan ada yang masuk Islam. Kita kata, Alhamdulillah. Makanya kita kata, berpegang dengan akidah yang benar, satu, dan menjauhi syirik dan khurafat. Sekarang ni syirik kita tak nampak. Banyak benda syirik tak nampak. Melalui perkataan boleh jadi syirik. Melalui kepercayaan boleh jadi syirik.
Dia duduk minta dengan benda-benda hantu, keramat tunggu batu ada belakang minta. Tak. Itu boleh syirik pada Allah Taala. Anda ingat pantun yang selalu dibaca oleh arwah bapak saya dulu. Pantun ni sanak dia kita ya ada. Tuan-tuan tulis tajuk dia. Dia kata apa? Melukuk tepi gantang, buka sanggo cari gutu. Orang yang takut hilang perasaan, tunggu kayu kata ke hatu. Jangan main. Siapa dia boleh jawab silakan. Itu main pantun. Melukuk tepi gantang, buka sanggo cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggu kata hatu. Sebenarnya kerana terlalu takut, tunggu kayu, dia kata itu hantu, bukan hantu, tunggu je tu. Kita sekarang ni macam tu juga. Kita ditakut-takutkan. Oh ni kawasan hitam ni. Ni kawasan gelap ni. Nak masuk sini kena baca, kena minta perlindungan dengan tok ayah ni. Gelap. Kita mintalah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Saya dah bagi, insya-Allah kita akan bagi lagi poster-poster yang banyak kepada tuan-tuan haji dan hajah. Bila kita nak keluar rumah, ingat masa kita kurus dulu lagi bagi. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Bila kita berhenti mana-mana tempat, kita baca dalam zikir pagi petang kita tu. Bismillahilladzi la yadurru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebelum turun kereta tu kita baca dulu ke anak-anak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin dengan Allah Taala turun. Tak payah pergi cari tok ayah tu, tok ayah ni jangan duk main. Ini banyak. Yang saya bimbang sangat-sangat. Selama kita hari ni mudah percaya kepada bomoh-bomoh dengan dukun-dukun. Ini bahaya sungguh. Semalam kita sihir tadi di sana di istirahat. Kan? Kita ulang balik hari ni sebab benda ni penting. Tak, dengan telkom balik baru balik Malaysia tu, kita cari motor bomoh. Allah tok bomoh hilang anak koci. Hilang anak koci cari tok bomoh. Berasa penipal lo hari ni siapa dia buat. Mudah. Dia marah sebenarnya kalau ustaz tak bagi tahu siapa dia buat. Tak pandai dia ni. Nah, kalau bagi tahu tu, ni pakar ni. Pakar penipu dia panggil dah. Bijak dia tu. Dia bagi tahu. Orang yang buat saya ni sekian-sekian. Tak ada apa. Ana ada seorang dekat dengan Masjid Quba, Madinah. Nama dia Syekh Ali Musyrif. Tok bomoh besar di Madinah. Tak tahu hidup mati lah. Masa anda belajar dulu. Ada seorang pakcik ni mari daripada Malaysia. Duk mengadu dia ni masuk jin, masuk hatu. Kata gini makcik. Naik atas kereta saya nak pergi scan rumah Syekh Ali Musyrif dekat dengan Mikot. Pergi. Syekh Ali ni dia akan raung ke kereta. Belum turun kereta tu dia mari dekat kereta. Dia mari dekat kereta kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min mari. Dia duk tengok cari orang sakit tak jumpa. Kawan tu pesengih suka ke Syekh. Ingat Syekh nak panggil turun nak japi ni. Lepas tu Syekh panggil apa? Ala wadi mustasfan nafs. Dia kata dia ni mau pergi hospital jiwa dia. Sakit jiwa dia bukan sakit hatu dia kata. Oh, nah dia molek kata. Marah dia. Orang mari Malaysia lagi sakit jiwa dia kata. Letih kita nak jawab pula. Kita pula kena buat air tawar ke dia baru jadi. Dia tak turun kereta malam tu. Sebenarnya kita ni lebih pada psikologi. Ada betul penyakit-penyakit tu tapi jangan. Yang kita tak suka hari ni, anak-anak tuduh mak ni payah mati ni, pera saka, pera jin. Macam-macam tuduh orang tua tu. Lepas pada mak dia mati, dia mari jumpa ustaz pula. Ustaz, saya nak bayar video. Mak tak semaya. Kata, mu tahu mana mak tak semaya? Mak tak puasa. Macam-macam dia punya tuduhan. Jangan. Anak-anak jadi anak yang baik. Baik. Cerita khurafat ni panjang. Tuan-tuan bacalah dalam risalah kita ni. Kan? Jadi di antara bendanya, menjauhi syirik ni, tidaklah wajar sudah ibadat haji. Masih lagi kita berada dalam takut lama. Masih lagi percaya kepada aneka macam tahyulan. Kepercayaan karut yang tidak berasas. Dan lebih teruk lagi jika kekal mensyirikkan Allah dalam perkara-perkara yang kepercayaan kepada sihir, bomoh, perdukunan dan lain-lain itu cukup berbahaya. Orang Nabi kata dalam hadis, siapa dia pergi tanya saja tukang sihir, tukang tilik ni tak diterima pahala solat dia 40 hari. Itu baru tanya. Fasaddaqahu, kalau dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, orang ni kufur dengan Nabi Muhammad, dengan Quran yang diturunkan. Jangan percaya. Lepas ni bomoh. Hai. Ni ada dalam aplikasi telefon apa. Dia pasal ni percaya ramalan ni kan. Kita masuk kita ni dia putus mu awak akan jadi gini. Cuma cerita karut lah kau tu. Ni ramalan tengok tahi lalak. Tengok orak jari. Ada tak? Ada. Kau pergi tengok dah. Semua tu mainan ramalan karut. Haji dan hajah bol. Tinggal benda-benda karut. Dia tanya, saya tanya Facebook ya Ustaz. Semua tu main, begitu nampak tanya tapi sebenarnya kesan tu ada. Percaya. Macam zaman budak-budak kan dia panggil bintang dalam sok khabar tak ada kan?
Orang lahir bintang ni semua taik bintang belakang tu, jangan duk main. Masalah kita membintangkan orang. Tak, orang-orang tak molek tu dibintangkan. Baiklah. Kita pergi pada yang kedua. Yang kedua, beriltizam dengan solat berjamaah di masjid. Haji, terutama kali Pak Haji lah. Balik ni jadi ahli masjid. Lo ni pun ahli masjid dah kan. Tapi lagi kemas. Tapi tak payahlah tanda AJK masjid. Dia kata tanda istiqamah nak lawat AJK masjid. No, jangan. Ada setengah orang tu lain. Dia kata, ustaz, saya dengar hadis. Ustaz kata, di antara 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, orang yang hatinya terikat, bergantung dengan masjid. Jadi dia nak jadi AJK masjid sebab gambar dia digantung di masjid. Oh, kata ada juga lagu ni tafsir hadis. Gambar gantung tu tak pergi. Tak. AJN tahun depan pula baru muncul. Allah, benar je. Jadi kita jadi ahli masjid. Saya katalah, ini kata-kata Abu Anas ni gura-gura je. Kita kata haji dan haji lah utamanya. Jangan kita jadi macam lembu kenyang. Siapa dia kenal lembu kenyang punya cara? Amin. Lembu kenyang macam mana dia duduk atas jalan raya? Kita bagi hong dia bangun tak? Tak bangun, duduk ngak-ngak. Sama kita pun. Masjid sini restoran. Kalau orang nak makan, tengok waktu solat lah juga. Ini tahu dah orang nak azan Isya, pergi duduk order makan. Lepas tu orang duduk azan Isya, dia duduk ngak-ngak macam lembu kenyang situ. Jangan jadi lembu kenyang lepas jadi haji. Hajah kena ingat. Bang, nak Isya ni kita pergi semaya dulu. Kalau berjenis makan masuk panas lambat order, pergi order dulu. Saya mari setengah jam lagi lepas solat Isya. Sudah molek. Solat Isya berjamaah boleh. Mari makan ni pun sudah siap. Meja yang kita dah tepah. Sedih tengok. Sebelah masjid. Dia ngak-ngak makan. Jadi lembu kenyang jangan. Jadi Pak Haji lembu kenyang ni orang tak main. Kita kena solat berjamaah. Cuma tinggal lagi solat sunat. Solat sunat rawatib 12 rakaat. Yang saya namakan dia projek mega mampu milik. Nak ke projek mega ni? Kau tak sih? Apa dia projek mega? Tengok dalam akhir risalah tu ada dia punya carta. Projek mega ni sebab apa? Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, siapa dia jaga solat sunat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12 rakaat. Bermula dengan subuh 2, sebelum zuhur 4. Ni hot jam sikit ni, 4 sebelum zuhur ni. Tak sempat waktu kerja, waktu berjabat, tak ada. Lepas zuhur jadi berapa? 8. Lepas asar mana? Alhamdulillah. Takut tulis juga lepas asar pun. Benar gitu. Ni baru jumpa Mekah dia tu. Semalam ada jemaah tanya, dia kata dia kena marah ke pakcik Pakistan dari masjid sebab dia solat lepas asar. Solat apa ni? Solat sunat lepas asar. Macam mana ustaz? Kata jangan duduk kelahi dengan dia, memang pandangnya dia begitu. Mazhab Syafi'i dia kata tak ada di Mekah ni tak ada waktu larangan. Tapi ada mazhab lain kata waktu larangan sama di mana lain. Kecuali solat sunat tawaf. Solat tak apa. Jadi kita pun tak usah duduk balas dengan orang lah. Nampak dia marah lagi, cari lagi duduk lain. Luah lagi masjid hari lagi duduk apa, duduk balas dengan dia tu. Kalau malah nak balas dengan orang, lepas asar kita baca zikir petang. Tak masalah asar ni lama sangat. Daripada pukul 3.45 sampai 7 lebih. Asar tu panjang. Nak solat qada ke apa, pergi cari tempat lain lah, terus duduk balas dengan pakcik Pakistan tu. Kemudian lepas maghrib 2, berapa? 10. Lepas Isya 2. Jadi berapa? 12. Tengok hadis Nabi kata apa? Siapa dijaga 12 rakaat ni satu hari satu malam, ditulis baginya, diberi pahala baginya berapa? Baitun fil jannah. Sebuah mahligai dalam syurga. Hadis ni diriwayat oleh seorang isteri Nabi, nama dia Ummu Habibah. Tulis, Ummu Habibah ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Pelik. Abu Sufyan bapa penglima kafir masa tu, anak dia jadi bini Nabi. Hak peliknya, adik pada Ramlah nama dia Ambasah. Ramlah kata apa? Tulis ni, pelajar pula ni. Haji lah. Dia pelajar ni. Kita duduk mengajar kan. Dia kata, ma taraktuhunna, aku tak pernah tinggal lagi 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Mari pula Ambasah, adik dia. Dia kata, aku tak pernah tinggal 12 rakaat ini
semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga, Amr bin Sa'id. Dia kata, tak pernah aku tinggal lagi. 12 rakaat ni semenjak aku dengar daripada Ambasah. 4 orang rawi semuanya mengata demikian. Saya nak suruh juga Haji dan Hajah buat aku janji hari ni. InsyaAllah kata. InsyaAllah. Kita tidak akan tinggal lagi 12 rakaat ini setelah kita terima belajar daripada Abu Anas. Boleh? InsyaAllah. Jangan tinggal apa mati dah kita ni. Mati 12 rakaat. Kamu timbul lagi soalan. Kenapa tak sebut belum Zuhur, belum Asar, tidak sebut belum Maghrib, sebelum Isya? Nah, ini 12 rakaat dia panggil sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun. Maknanya kalau tertinggal, Nabi kita qada. Kita berkala contohnya belum Zuhur tak sempat. Pergi-pergi orang dah qamat. Keluar daripada pejabat orang dah qamat. Solat dulu dengan dia, tak apa. Lepas solat, kita qada. Qada jadi 4 rakaat belum Zuhur, 2 lepas Zuhur, 6 rakaat kena solat. Panjanglah sikit. Nah, jadi pandai-pandailah menjaga masa. Kan? Kita belajar betul-betul. Adapun sebelum Asar, ada hadis lain. Tulislah hadis tu. Nabi sebut, rahimallahu mra'an salla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kata di para ulama, siapa dia nak tempias doa Nabi minta rahmat ini, solatlah belum asar 4 rakaat. Sempat ke tak sempat? Tika sempat. Dia panggil sempat, tika sempat dah. Tika tak sempat juga. Apa? Kita buat ketika kita sempat. Adapun belum maghrib, agak longgar. Nabi kata, solatlah sebelum maghrib. Solatlah belum maghrib, insyad kalau kamu nak. Sebab tu ada setengah masjid, dia tak bagi masa untuk qabliyah maghrib. Tapi bagi ana, qabliyah maghrib kita buat, qabliyah isya pun kita buat, alhamdulillah. Kecuali sebahagian daripada masjid, kalau kita ada ceramah perdana, bila dia kacau. Ana pergi masjid, dia kata oleh kerana ustaz ceramah panjang, kita tak nak azan isya hari ni. Ai, sedap awak. Macam mana tempat tuan tu berlaku tidak? Kalau ada ceramah perdana, dia tak azan isya. Ada? Banyak. Hak azan tu duduk dia lah, hak tak azan nak tanya. Ada ke tidak? Pasal apa? Ceramah habis dah, kena azan lah. Tak boleh. Bila saya tegur, dia kata, ustaz minta maaf lah. AJK bersetuju untuk tidak azan. Kata power AJK sini boleh gugurkan satu syiar Islam? Tak. Kalau tuan-tuan ni pengurusi masjid, AJK masjid, pak imam masjid, jangan gugurkan azan isya walaupun lama. Pernah Nabi SAW dia tertidur dalam peperangan. Balik letih tidur. Sedar-sedar naik matahari. Naik matahari dah, habis dah waktu subuh. Nabi suruh azan, Bilal azan, kamu dia baru qamat. Kat kita baru lewat setengah jam tak mau azan dah. Hei, bijak AJK masjid memutuskan tidak azan. Ayat dia. Sebab tu saya suka setengah negeri, dia paksa. Kalau kita masuk waktu, bila mari isyarat. Suruh break sekejap, kuliah. Kita azan. Jadi kita ada 2 mazhab lah. Mazhab yang pertama, masuk waktu azan. Mazhab yang kedua, kita tanya penceramah. Agak-agak ustaz nak ekstra berapa minit lepas masuk waktu. Kalau saya tak banyak, 10 minit lah. Dia kata kita azan lepas pada tu lah, senang. Tak berhenti pula tengah jalan. Jadi orang banyak hijau. Jadi lepas kita azan, lepas kuliah kita azan, barulah kita qamat. Alhamdulillah. Baik, tak cukup lagi tu baru 12 baru tu. Kita kena tambah lagi qabliyah tu. Qabliyah asar 4, qabliyah maghrib 2, qabliyah isya 2. Cuma yang muakkad ini, yang 12 je lah. Itu kena jaga betul-betul lah. Sebab kalau tidak tak dapat baitun fil jannah tu. Mahligai dalam syurga ni ingat macam rumah kita. Rumah kita semi-D dah. Beli dia kondominium 20 tingkat tak sama dengan syurga. Nabi kata penyakut baju di syurga pun tak sama dengan harga dunia ni. Nak banding. Ada juga orang cerdik kepala sapah. Dia kata, kalau takkanlah kita nak setiap rumah hari-hari nak ustaz. Dah boleh hari nak duduk bila? Hanya buah boleh buat dia. Waktu nak cari pahala tu bijak tak? Itu Allah Ta'ala nak letak macam mana? Itu kuasa Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita nak ada rumah dalam syurga, barulah kita boleh ada peluang untuk kita masuk syurga. Dan jangan lupa tulis tambah lagi 2. Iaitulah duha 2 rakaat paling kurang. Dengan witir 3 rakaat. 12, 14, 17. Kalau tuan-tuan haji dan hajah boleh beristiqamah dengan 17 ni, bagi saya lah.
Di saat kita kesibukan, keloratan, kemalasan ni, kita sudah naik taraf wali min awliyaillah. Kenapa bunyi wali? Bahasa masyarakat kita ni, kalau wali tu, no, ganggu serabeh, no. Baju hotak kuasa tu baru wali. Setengah tu wali, setengah tu bukan wali tu. Baca bagi hatah, wala nama dia. Mandi pun tidak. Islam ajar kebersihan. Kita pula kita tunjuk orang hotak mandi, hotak apa ni. Nak ada keluar dalam video tu, pakcik tu. Kaya ada sekat lutut. Pakai usul tu atas mimbar masjid, pergi cucuk rokok atas tu. Kita kata subhanallah, ni wali ke wala tak tahulah. Macam-macam dunia nak kiamat ni. Jangan mudah percayalah tuan-tuan. Benda-benda yang pelik-pelik tu. Kita ni Allah Ta'ala beri panduan besar kepada kita. Kita ada sunnah Nabi SAW. Kalau kita meraca sunnah tak lulus, tak usah ambil. Payuh nak kira tu. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Tak habis lagi ni. Yang ketiga, meneruskan amalan-amalan sunat. Zikir, doa yang biasa lakukan zikir pagi petang. Jangan lupa. Zikir pagi petang ni kita ada ijazah beberapa kali dah. Dapat belakang ada zikir kan? Ni hak Jawi, mana hak Rumi? Nah ni. Semua dapat. Dapat dah. Nanti balik tak usah bagi buku-buku lain. Kalau siapa nak buat majlis ke apa, kita ambil buku ni, kita letak dalam beg. Yasin tu kak berkotak dah rumah orang. Ada majlis kahwin ke apa, Yasin belakang. Kita tukar hak ni pula. Boleh? Kalau nak Jawi hak ni, minta dengan kita insya-Allah. Boleh kontak kita punya admin Darul Taibah tu, dia akan bagilah. Bagi hak ni pula kita kempen lah insya-Allah. Jadi kita ingat, zikir pagi petang ni jangan tinggal. Tanda istiqamah. Anak banyak kali dah jumpa di airport. Lepas solat asar, flight kita pukul 6, kita lalu tengok. Dia dah pergi buku zikir petang. Kata siapa dia ni? Bila kita paling depan tengok, rupanya Hajah mari dengan kita. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sejak haji dulu sampai saat ni saya tak akan tinggal buku ni. Walaupun travel di dalam negara, keluar negara, baca saja. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita istiqamah yang baik, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama kata zikir pagi petang ni ibarat seperti baju besi, baju rantai. Kepada panglima, orang nak perang, zikir dia. Jadi kita nak macam itulah. Kata dia lagi ulama lain pula, zikir dengan hati umpama air kepada ikan. Ikan kita suka tak duduk air, hati kita hidup dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita baik. Kita kena zikir banyak. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat. Zikir lepas solat, ingat dah. Ni nak test tengok ni. Nak jadi tuk email klik ni. Jangan main-main. Kalau jadi orang berhenti kat airport kapten, orang tunjuk dia dah ni baru ada haji ni. Zikir ingat dah. Kena ingat dah insya-Allah. Zikir apa lagi yang kita nak baca? Jadi air hati dengan zikir ibarat air kepada ikan. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati kita tidak hidup tanpa zikir. Alhamdulillah. Tak usah ambil zikir yang pelik-pelik lah, padai. Hak kita ajar ni cukup dah. Setengah orang ni dia kata tak kuat ni zikir ustaz ni, tak power. Kata mana pula tak power dia kata. Tak ada pun boleh terbang atas angin, kau kebar, kau tembak tak lu. Tak ada. Ada seorang sahabat saya ni, dia tak puas hati dengan buku ni. Ni cerita betul, cerita semati ni. Kalau saya sebut ni, dia tahu cerita. Dia pergi jumpa tok ayah mana tahu? Mursyid. Kamu mursyid. Boleh zikir pula. Nyo beramal ke zikir tu, kena ikat 2 minggu dalam hospital. Dia panggil gila isin. Gila isin. Kuat belah zikir. Pasal nak power kuat belah ni. Gila isin. Bila dia tenang molek, saya pergi ziarah dia. Dia kata, dia peluk saya. Dia kata, maaf Ustaz. Saya overdose, dia kata. Overdose. Allahu Akbar. Kita nak selamat pada neraka, dia nak selamat jadi, nak terbang atas angin pula. Dah macam-macam perangai. Jadi kita baca. Yang keempat. Panjang dah. Yang keempat, menjadi ahli Quran. Kalau saya bagi borang ni, rasa isi belakang ni. Nak jadi ahli Quran tak? Nak isi borang? Tak payah. Ahli Quran ni orang belajar Quran. Jadi kita balik ni kita pastikan kita boleh baca Quran, belajar dengan guru, belajar dengan ustazah. Cuma tik nak pilih guru, muslimah cari ustazah. Muslimi cari ustaz untuk musyafahah Quran. Sebab Quran ni dia kena tengok bunyi mulut, tengok mulut. Gerak macam ni, gerak macam ni. Jadi kalau kita lelaki-lelaki tengok perempuan dia bunyi menggalai pula tu. Syaitan ni masuk melalui saluran darah. Ni ada setengah orang, saya seronoklah ngaji dengan ustaz macam-macam ni.
Seronok tengok ustaz kau, tengok ngaji dengan ustaz. Nah, jangan main. Syaitan ni masuk mudah ya. Kita apa tengok, oh ustazah ni bagus sungguh mengajar. Dia mengajar dengan muncul merahnya. Nah, oh semangat tegak. Harta isteri dia heran. Gua nak abaji berhari menang ngaji. Jadi macam bunyi. Jadi kita supaya tak tutup pintu fitnah, ustazah mengajar yang muslimat. Kita muslimi haji cari ustaz untuk nak talaqi Quran. Kalau nak dengar tafsir itu sebelah hala ya. Kita bukan tengok dua-dua. Yang kelima, cintakan ilmu dengan melazimi majlis ilmu dan dakwah. Jadi alhamdulillah kita balik ni, insya-Allah nanti balik saya bagi satu lagi video tajuk dia 50 kuliah perkara-perkara yang dilarang dalam Islam mengikut kitab Riyadhus Salihin. Saya harap haji dan hajah tolong video ni masuk dalam MP3 biar ada lagi kereta. Setiap hari dengar. Satu hari satu, 2 hari satu ke, dah. Kalau tengok jarak kita travel lah. Ada travel ni 1 jam. Pergi pejabat. Kuliah tu 40 minit je. Boleh dengar. Mudah-mudahan kita ada, orang panggil, ada kawalan lah. InsyaAllah dalam hidup kita ni. Hadirlah majlis ilmu. Yang saya bimbang hari ni, majlis ilmu tak apa nak jadi. Dia jadi majlis Zoom pula. Tahu majlis Zoom? Dia tak pergi dah masjid. Dia pakai online je. Ustaz, saya pakai online je. Tak pergi masjid dah. Kena pergi. Dia lain. Majlis ilmu lain. Dengan sumber ilmu tu. Alam maya ni sumber ilmu, tapi majlis ilmu tak ada. Cuma ada juga setengah orang ni dia kata dia ni tak boleh dah tak dengar kuliah tafsir pagi-pagi. Habis dia pergi masjid dia balik. Dia tak tunggu duha. Kan kita kempen supaya tuan-tuan tunggu duha di masjid. Terutama sekali yang hari cuti, yang bertaraf RTM ni. Siapa dia sini bertaraf RTM? Ni RTM ni. Ya, RTM. Tahu RTM? Rehat tunggu mati bukan kerja radio. Jadi geng-geng RTN ni tak sudah sibuk lah nak keluar daripada subuh tu. Kita tunggu sampai naik masjid, naik matahari. Kan? Dengar ada hadis tu. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian tunggu zikir sampai duha, apa pahala? Solat 2 rakaat boleh pahala? Masa. Jadi kita tunggu itu. Jadi Pak Cik Haji ni dia cakap macam mana nak buat? Kalau dia masjid, ustaz tu mengajar sekejap aja dia kata. Balik rumah, dia boleh dengar kuliah. Saya kata ginilah, awak campur. Tapi jangan duduk depan ustaz, duduk tepi-tepi sikit. Tak, kita dengar ustaz depan, dalam telinga kita dengar. Telinga kuliah kita ni ikut live tu boleh lah. Jadi mana jamak dua. Jadi boleh jamak. Duduk dalam majlis ilmu, boleh. Duduk dengar kuliah pun boleh. Tunggu duha pun boleh. Kita kata itu di antara yang yang cukup peluang untuk kita. Tapi ada satu kes tu saya rasa berasa sedih sampai hari ni, menyesal budak juga tapi rasa macam bersalah. Ada seorang pakcik tu dia cerita dia ni kuat dah minat. Jadi tak boleh lepas maghrib dia balik rumah. Tak mau dengar hak kuliah. Kata tak boleh kena duduk dalam majlis ilmu. Saya kata dengar telinga. Rupanya dia telinga apa tak ada. Dia ada sebelah ya telinga. Kata sudah aku. Allah silap kita lain kali kena nak cakap dengan orang kena tengok orang juga. Tapi istiqamah dia, Masya Allah, istiqamah. Dia tak ada telinga. Sebelah ya ada. Tu yang beri ke dia. Macam-macam orang ni. Apa lagi kita? Yang keenam, dengan muslimat. Lazimilah pakaian taqwa, menutup aurat dan patuh syariah. Saya dah bagi dari risalah. Tengok dalam grup tu risalah aurat. Muslimat kita ni bukannya payah. Boleh je kita kalau nak pakai seluar, biar seluar tu luas. Jangan seluar ketat. Manusia hari ni tak pakai seluar orang, dia pakai seluar jin. Luar orang tak jadi, luar jin dia pakai. Apa marah jin hok jin lah, jangan cakap. Jadi muslimat dia ada SOP pakaian. Kita kena pakai stokin. Kalau tangan ni setakat ni je boleh buka. Kena belilah dia panggil stongan tu. Oh, saya beli jubah Mekah ni ustaz. Jubah Mekah apa? Akak sampai ke lengan nampak. Mujur tak nampak bulu tiup. Tak. Hak jubah tu dia tak salah. Kita hak pakai ni salahnya. Nyabit beli dia kira saya beli Mekah. Jadi pakaian ni penting sangat-sangat. Insya-Allah dalam 2 hari lagi ada ustazah akan mari. Kita akan buat kuliah untuk muslimat saja. Muslimio dengan atas, kita bagi muslimat duduk sini. Bicara tentang pakaian, tentang masalah-masalah permasalahan wanita ni. Dan nanti Syarafi akan keluar dia punya iklan. Jadi pakaian kita ni biarlah patuh syariah. Dia panggil lulus pospakum syariah.
Dah. Dah. Kereta tak lupa pakai boleh jalan. Jadi kita sayang kepada hajah kita ni. Duduk sini pakai je 2-3 lapis dengan telekonya, balik-balik tak jadi dah. Pakai tak patut syariah balik. Kenapa tu? Dia kata saya macam-macam saya lah dah. Alasan-alasan yang kita buat. Kita sendiri yang buat alasan sebenarnya. Alhamdulillah negara Malaysia banyak dah. Zaman dulu kalau kerja di jururawat juga pasal kena kain sekat lutut. Lah ni boleh pakai seluar molek-molek. Kecuali kerja di bahagian penerbangan. Penerbangan ni tak ada nak buat lah. Nak kata negara penjajah pun klik lama dah penjajah. Kita pun sebagai pendakwah ni minta berapa kali dah minta. Ana naik kapal terbang daripada Dubai nak balik Kuala Lumpur. Ni cerita sungguh ni. Orang kapal terbang apa ada ni. Budak-budak perempuan hak anak orang Islam ni mari duduk bawa arak, wine kata dia ni. Habis dia duduk berjaga kita panggil dia. Mek, mari sini. Dia kata ada apa pak cik? Kata awak jual ke free ni duk wine tadi ni. Dia kata kita sebih lah. Awak orang Islam kan? Ya. Arak ni haram. Habis apa duduk sibuk ni? Kalau darurat, tunggu dia minta. Yalah, apa yang kita hidup jaja tu? Tahu jaja? Hidup bawa sangat, sungguh sangat duk bawa ke botol. Kenapa kita sebut sangat? Awak ambil setakat darurat je kata. Kalau tak ada pramugari yang non muslim, pasal kita kena sebih juga kata. Tunggu orang tu minta nak mabuk sangat baru kita pergi. Ni dia duduk jaja macam jaja air Zamzam dah dalam masjid Haram. Sabil lapar sabun. Patut habis dia punya kerja tu, sesar semua, dia tengok saya duduk relax, dia mari 3 orang buat dia. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta tolong." Kata nak minta tolong apa? Tolong sampaikan pada pihak kerajaan, kami seorang muslimah, orang Islam, kami tahu benda ni haram, tutup aurat wajib, tapi kerja lain tak ada. Boleh kau untuk sampaikan kepada kerajaan, saya balik, saya berjumpa dengan 2-3 orang ahli parlimen Malaysia, supaya bercakap dalam dewan, gitulah. Sampai saat ini, kita masih lagi dijajah minda kita, anak-anak kapal mesti tak boleh tutup aurat. Kapal lain, kapal haji boleh tutup aurat? Boleh ya, sebih ke lapar tak naik kapal kapal haji? Boleh ya tak? Itu masalah kita sekarang ni. Jadi ada kerja-kerja yang kita tak mampu nak buat. Kita nak suruh dia berhenti, kita nak beri kerja apa ke dia? Lain kalau kita token besar, kita ada kerja. Awak berhenti dengan dia, mari kerja dengan saya. Tak apa pun tak. Jadi pasalah benda-benda darurat macam tu. Ni pakai ya tak ada orang paksa kita pun. Kita sendiri tu nak pakai tidak patut syariah buat apa. Yang keberapa dah kita? Yang ketujuh, jangan lupa menjaga halal haram dalam keuangan dan muamalah kita. Jadi sekarang ni kita menjadi pilihan di tangan kita. Duit kita duduk dalam bank mana? Riba ke tak riba? Minta maaf lah sahabat-sahabat kita di bank tu. Duit kita duduk mana? Saham kita sekarang ni kita melabur di mana? Ni bila kita beli SP, buat 2 kaunter. Hak Islamik tak Islamik. Ramai lagi orang Islam yang tak pindah ke yang Islamik. Sebab bila mari bonus ke apa dia hujung tahun tu, dividen, kenapa hak Islamik kurang? Tak kurang berapa sen je. Berapa ringgit bezanya. Tidak ada disesok, tidak ada miskin kita kan tu. Jadi kalau boleh kita cari saham-saham yang patut syariat, kan? Di mana ke tempat yang kita nak laburkan duit kita. Sebab dosa riba ni dosa yang tak berbau, dosa besar tu. Lebih teruk daripada rasuah lagi. Tapi kita tak nampak tu, kita nampak rasuah. Sebab rasuah ni ada akta SPRM, pencegah rasuah. Tapi pencegah riba tidak ada. Jadi kita kena ingatlah, haji. Dia dalam insurans yang kita guna ni. Banyak tu insurans yang tak patut syariah tu. Selagi ada syariah ambil. Tak banyak cover pun biarlah. Ada insurans pun mati, tak ada pun mati. Sebab itulah kata orang, 2 orang yang suka mengingatkan kita kematian. Siapa dia? Ustaz dengan penjual insurans. Minta maaf lah. Gurau-gurau lah. Tak gurau pun nak gurau dia. 2 orang ingat kita hak mati ni. Insurans dengan ustaz lah dia mati. Ada budak-budak insurans mari. Dia kata haji kalau mati boleh gini. Kata aku mati aku nak berapa lagi? Pakai dalam kubur aku ni. Aku nak waktu hidup ni kata. Dia kata mati. Allah dia kata senanglah tinggal anak-anak bini kata Allah Taala Maha Kaya lah belaka. Jadi kita ada masalah nak ambil takaful. Insurans ambil lah tapi biar yang patuh syariah. Sekarang ni pula dia panggil ada insurans isteri sayang ke bini. Kalau mati boleh sejuta gitu. Buat dah. Ada. Tahu tak? Suka muslimat boleh sejuta.
Saya pun kosek dia. Kata aku ni kalau dia masalah dianya ada umur 65 ke apa. Kalau tak mati lagi tak boleh. Cuma kita bimbang takut 64 tahun bini pula doa ya Allah mati dah tu ayah ni. Kalau tidak saja aku cerita. Nah ya, banyak benda sebenarnya implikasi. Jangan marah kau geng kita kapur kita ni. Kawan-kawan saya juga tu. Baik. Yang ke-8 lakukan puasa sunat. Alhamdulillah. Kita baru ni hari puasa sunat ni, hari Arafah tak ada puasa kan. Depan kita ni ada satu lagi dia panggil hari Ashura. Bila hari Ashura? 10 Muharram. Ingatlah tu, balik tu kita kena puasa 9 dengan 10. Ada ke jemaah yang belum balik lagi? Dia puasa sini ada? Puasa di Madinah tak ada sebab. Semua balik. Campaign lah. Anak-anak kita, cucu, anak-beranak. Kita campaign banyak-banyak. InsyaAllah grup kita ni jangan keluar. Kita akan jadikan pusat info dakwah situ. Tapi satu hal je, tak nak cakap. Nak sebar-sebar grup tak boleh. Itu kita hantar kat admin. Sebab mudah saya nak tak poster-poster peringatan supaya kita dapat maklumat yang baik insya-Allah. Kemudian puasa hari Senin, hari Khamis, hari putih. Puasalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri pada kita. Kata Nabi SAW, Man sama yauman fi sabilillah. Siapa dia puasa satu hari je pada jalan Allah Ta'ala. Puasa kerana Allah. Bukan kerana doktor. Ada ke puasa kerana doktor dia? Puasa kerana doktor, dia tak kira malam siam. Kita pergi hospital kan ramai orang puasa. Kita tak ada. Itu puasa doktor namanya. Puasa penjara tak? Puasa penjara. Ada juga game mogok lapar. Itu saya. Kita nak, siapa dia puasa fisabilillah, Allah Ta'ala jauhkan muka dia sab'ina kharifan. Jauh. Satu hari je puasa, dijauhkan muka dia daripada api neraka 70 tahun. Allahu Akbar. Tak makan 14 jam, tapi kita punya pahala 100 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang ke-9, bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik. InsyaAllah. Haji-haji dan hajah ni orang baik belakang dah ni. Kita ambil lah nombor-nombor telefon kawan-kawan, bersahabat. Cari ahli-ahli masjid, ahli-ahli yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita lara dia ingat, kan? Kalau kita leka dia perlu peringatkan. Bersahabat dengan orang baik-baik, tapi jangan berselfie dengan orang baik je. Ni ramai orang lagu ni perangai ni. Bila jumpa ustaz, ustaz. Allah, lama dah saya nak jumpa ustaz. Selfie prank. Ustaz ngajar dia hilang, tak ada dah. Jadi dia panggil geng selfie dia panggil. Pasal itulah kita ni ada dua mazhab di dunia ni, dia panggil selfie, WhatsApp. Mula-mula selfie, lepas tu masuk WhatsApp. Dia panggil mazhab selfie, WhatsApp dah. Mula-mula selfie, lepas tu masuk WhatsApp pula dah. Penat kita. Ustaz ngajar tak dengar. Tapi dalam gambar dia penuh dengan ustaz tu, habis ustaz dia masuk. Tak kira aliran mana pun. Ustaz hak ni pun dia ada, halik ni pun ada. Yang penting semua ustaz dia jumpa belakang. Kalau tanya mau ngaji ke bang ustaz? Tak dia nak ngaji sibuk. Satu lah. Lepas tu masalahnya. Baiklah. Yang ke-10, sentiasalah berdoa memohon istiqamah. Sekarang ni kita akan ijazahkan kepada haji dan hajah. Iaitulah doa istiqamah. Yang pertama sekali yang selalu kita baca soal mudah sentiasa kata ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ingat tu tak? Makna dia apa? Ingat dah. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, ingatkan hati kita ni, tetapkan hati di atas agamamu. Kemudian satu lagi doa yang baru yang jarang dibaca oleh kita. Ni kita ajar sampai ingat, insya-Allah. Coba kata, Allahumma. Dia kena ada nombor, ni nombor 1. Allahumma, tak situ. Kita belajar dengan orang Badui ni. Inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Coba kata. Sekali lagi. Ingat belakang dah. Ingat dah tu. Ingat dah. InsyaAllah. InsyaAllah kata ingat. Yang kata. Jadi doa ni tambahlah selepas daripada kita baca doa ya muqallibal qulub, tambah. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta perlindunganmu ya Allah menjadi tak baik setelah kita jadi baik. Lah ni kita jadi haji, hajah. Kira orang baik lah ni, insya-Allah. Husnuzan kita dengan Allah bahawa kita sudah jadi orang baik. Kemudian
Kita minta supaya Allah jangan palingkan hati kita ni jadi tak baik setelah kita menjadi orang baik, insya-Allah. Jadi itulah doa-doa yang telah kita ajar. 10 tip panduan istiqamah ni. Mudah-mudahan haji dan hajah dapat apa? Dapat manfaat daripada apa yang telah kita belajar ini, insya-Allah. Jadi sebagai penutup, tengok belakang tu. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayahnya untuk kita beristiqamah, meneruskan ibadat yang biasa diamalkan semasa bulan Ramadan dan juga semasa kita mengerjakan haji. Kita kata Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Demikianlah tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 amalan istiqamah kita pada jalan Allah yang kita akan lakukan ini, insya-Allah.